Sarawak dan Australia bakal menjalin kerjasama strategik dalam sektor penyimpanan tenaga bagi memperkukuh keperluan tenaga di negeri ini pada masa hadapan. Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia, Daniel Haneke berkata, Australia juga berhasrat untuk menarik lebih ramai pelabur ke Sarawak dalam sektor tenaga dan pelombongan. I mean, we'd like to do more to get more investors into Sarawak, and there are definitely some Australian investors. I can't go into details now that are looking at Sarawak as a option across, particularly the energy and mining sectors. Jelasnya, Australia menerusi inisiatif Partnership for Infrastructure akan bekerjasama dengan Sarawak Energy Berhad (SEB) dalam pembangunan sistem penyimpanan tenaga yang dijangka memperkasa inisiatif peralihan tenaga di negeri ini. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Dalam pertemuan itu, Premier turut menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian inisiatif Partnership for Infrastructure antara Daniel Haneke dan Ketua Pegawai Eksekutif SEB Datuk Syarbini Suhaili. Projek ubah suai Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Batu Kawah di Kuching kini telah siap dilaksana. Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian menerusi catatan di Facebook berkata, projek itu melibatkan dana RM300,000 yang diluluskan Kerajaan Persekutuan. Katanya klinik tersebut yang telah beroperasi sejak 2005 ketika ini menyediakan perkhidmatan kepada kira-kira 90 ibu dan anak setiap hari. Walaupun klinik tersebut telah diubah suai namun masih tidak dapat menampung pertumbuhan populasi di Batu Kawah. Oleh itu, beliau mahu mencadangkan kepada Kementerian Kesihatan agar klinik tersebut dapat ditempatkan bersama klinik komuniti Malaysia di kawasan baharu yang lebih luas. Datuk Dr. Sim sebelum itu telah melawat ke Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Batu Kawah bagi meninjau keadaan terkini di klinik tersebut. Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS terus memainkan peranan penting dalam memperkasakan wanita di negeri ini, khususnya dalam bidang keusahawanan. Ini menjadikan PPWS antara badan bukan kerajaan, NGO wanita paling lama bertahan di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali yakin PPWS akan terus berkembang dengan struktur organisasi yang kukuh serta keahlian hampir mencecah 12,000 orang. Beliau turut menekankan pentingnya kolaborasi antara PPWS dengan kerajaan bagi memastikan golongan wanita termasuk di luar bandar mendapat akses kepada program pemerkasaan wanita oleh kerajaan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada pengagihan bubur lemak oleh PPWS di Kuching. Bersempena Ramadan kali ini, 700 bungkus bubur lemak diagihkan kepada masjid di sekitar Kuching. Baik saudara, program Jelajah Ramadan RTM merupakan inisiatif tanggungjawab sosial Agensi Penyiaran Negara bersama rakan strategik dalam menyantuni masyarakat. Pengarah Penyiaran Sarawak Wan Azahan Wan Hamad berkata, ia juga menjadi landasan untuk mendekatkan RTM dengan penonton dan pendengar. Jelas beliau, RTM komited meneruskan peranannya sebagai medium penyiaran utama negara. 79 tahun penubuhan RTM dan 71 penubuhan Radio Sarawak membuktikan hubungan erat RTM dengan masyarakat. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan kasih Ramadan dan majlis berbuka puasa bersempena Jelajah Ramadan Bersepadu RTM Sarawak 2025 di Kampung Pejuang Kelulit, Bekenu, Miri. Majlis dihadiri Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus, Penolong Pengarah Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio RTM, Abdul Razak Ahmad, serta rakan-rakan strategik RTM. Konvoi jelajah RTM kali ini disertai personaliti Radio RTM Kuching, Radio RTM Seriaman, Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang. Grab Malaysia dan Sarawak Digital Economy Corporation Berhad SDEC memeterai Memorandum Persefahaman MOU untuk mempercepat transformasi digital di Sarawak, khususnya dalam sektor pelancongan dan perniagaan kecil. Grab dalam kenyataannya berkata, perjanjian itu bertujuan memanfaatkan keupayaan teknologi dan aplikasi Grab.
Ia juga sebagai pengiktirafan kepada peranan penting digitalisasi dalam ekonomi Sarawak yang sedang berkembang. Usaha itu akan mempromosi Sarawak sebagai destinasi pelancongan utama kepada pengguna di seluruh Asia Tenggara. Kedua-dua pihak juga akan berusaha membantu peniaga tempatan tradisional mendigitalkan perniagaan mereka. Ini akan memberi akses kepada pangkalan pelanggan yang lebih luas serta memperluas potensi pendapatan para peniaga. Sementara itu, Pengarah Urusan Grab Malaysia Adeline Fu berkata MOU itu merupakan inisiatif terbaru mereka di Sarawak dalam menyokong pertumbuhan ekonomi digital yang terangkum dan mampan di seluruh negara. Manakala Ketua Pegawai Eksekutif SDEC, Datuk Sudarnoto Osman berpandangan kerjasama itu akan mengukuhkan komitmen mereka untuk meletakkan Sarawak sebagai hub digital terkemuka di rantau ini. Kerja-kerja naik taraf laluan titi kayu di Taman Rimba Bukit 5 di Sibu kini sedang dalam pelaksanaan. Sarawak Forestry Corporation SFC menerusi kenyataan media berkata projek itu dijangka siap tahun ini. Dalam kenyataan tersebut, Pengurus Besar SFC Abang Arabi Abang Aimran berkata projek berkenaan dilaksana secara teratur dan berperingkat. Ia bagi mengurangkan gangguan kepada pengunjung dan juga hidupan liar. Pihaknya komited memastikan projek itu dapat meningkatkan keselamatan pengunjung pada masa sama mengekalkan persekitaran semula jadinya. Ke arah itu, SFC juga telah berhubung secara aktif dengan komuniti setempat dan pihak berkepentingan bagi memastikan kerja naik taraf memenuhi standard keselamatan dan pemeliharaan alam sekitar. SFC turut menegaskan komitmen mereka terhadap pemeliharaan dan pengurusan yang bertanggungjawab bagi kawasan terlindung sepenuhnya, termasuk Rizab Semula Jadi Bukit 5. Sebelum ini, Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Dudong, Wong Ching Yong mencadangkan agar SFC memperuntukkan sekurang-kurangnya RM5 juta untuk membaik pulih secara menyeluruh semua laluan papan di taman itu. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak mengeluarkan 1,395 notis kesalahan terhadap pemandu dan pemilik kenderaan perdagangan sepanjang op khas Gempur Teknikal yang lalu. JPJ Sarawak menerusi perkongsian di Facebook berkata operasi tersebut dijalankan selama 2 minggu bermula 15 hingga 28 Februari lepas. Dalam operasi itu, 748 kenderaan diambil tindakan manakala 7 kenderaan telah disita. Keseluruhan kenderaan yang telah diperiksa adalah sebanyak 5,508. JPJ Sarawak berkata Ops khas Gempur Teknikal akan terus dilaksana bagi memantau, mengesan dan mengambil tindakan terhadap pemandu dan pemilik kenderaan perdagangan yang gagal mematuhi undang-undang. Sebarang kesalahan akan dikenakan tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan kaedah-kaedah di bawahnya, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan dan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. 3 lelaki ditahan polis disyaki menyalahgunakan kad juruwang automatik ATM bagi tujuan penipuan di Miri. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexander Nagacabut dalam kenyataan media berkata, suspek berusia lingkungan 20 hingga 30 tahun. Ketiga-tiga mereka ditahan Sabtu lepas menerusi operasi yang dijalankan di kawasan Jalan Alpinia G43 Taman MDL Miri. Polis turut merampas pelbagai kad ATM, telefon bimbit, beg sandang serta wang tunai bernilai RM28,677. Kesemua suspek telah direman untuk siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, suspek boleh dihukum penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 10 tahun dan sebat, termasuk denda. Justru beliau menasihati orang ramai agar sentiasa berwaspada dan tidak sesekali memberi kad ATM atau maklumat akaun bank kepada mana-mana pihak. Sekian berita pagi Sarawak dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.